A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihil kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang kita sudah lalukan berkenaan dengan takabur, ujub dan riya. Takabur membesarkan diri dengan orang ramai, berasa lebih diri pada orang, membesarkan diri, melazimi diri lebih pada orang lain. Ujub, mengherankan diri, kata banyak amal, kata banyak ibadat daripada orang lain. Heran keamalan yang dia kerjakan hari-hari itu banyak lebih pada orang lain. Dan riak, buat amal nak beri orang tu tengok, buat amal supaya orang dilihat keamalan dia. Dia kerja ke amal supaya dilihat oleh orang. Maka tiga-tiga sifat ini dicelakan dia oleh syarak. Syaitan, iblis laknatullah, dia turun daripada syurga, dia keluar pada syurga. Ialah ada tiga sifat inilah dalam diri dia. Walaupun amalan dia tu banyak sekalipun, akhir sekali habis, tidak ada sekarang. Tidak ada walau satu amalan pun tidak ada, kalau dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya amalan dia ketika dalam syurga 124,000 tahun. 124,020 tahun itu amalan iblis ketika duduk dalam syurga. Akan tetapi perasaan dia kata lebih, perasaan dia kata dia ni banyak amal, perasaan dia ni gapo buat amal ada sifat riak, dilihatkan oleh orang, maka ketika itulah Allah Ta'ala batal habis amalan dia. Kata dianya ada satu lagi sifat bagi dia, sifat dengki. Ada dengki, ada takabur. Patut ada satu lagi, ujub. Tiga-tiga sifat inilah dilontarkan iblis daripada syurga kepada dunia. Itulah. Maka bagi siapa di atas dunia, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada tiga sifat ni dalam kehidupan dia, maka jagalah bahwa amalan mereka itu dihapus, tidak ada walaupun satu. Lalu tu ingat baik, kita buat amal tak payah tunjuk pada orang. Kalau kita tunjuk supaya orang ikut, itu alhamdulillah. Jangan tunjuk orang kerana bermegah-megah dalam hal kita amal ibadat. Tu. Kata musannif, qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, dan ketahui olehmu bahawasanya riya itu ana macam.
enam bagai, 6 bahagian. Dikatakan masuk dalam riak tu ada 6 bahagi. Maka siapa-siapa ada salah satu dalam bahagi ini dalam kehidupan dia, dalam ibadat dia, maka dikatakan riak. Pertama, riak dengan tubuh badan. Riak buat orang tengok dengan tubuh badan dia. Apa? Seperti menzahirkan ia yang seorang akan kurus. Kurus kering tuan dia. Dan pucat badan bagi seorang itu. Tuan tubuh kurus lagi pula pucat, macam orang makan tak cukup. Macam orang putus vitamin. Tubuh dia tak cukup zat. Pasal apa dia biarkan badan dia kurus, badan dia tu pucat, supaya disengkau akan dia ke seorang itu mengerjakan ibadat pada waktu malam. Kerana orang berjaga malam ni, tubuh kurus, lagi pula darah kurang, maka dia buat macam tu supaya orang sengkau kata dia ni buat amal ibadat. Masya Allah. Ini ada kelakuan macam ni. Nah, dan puasa pada siang hari puasa. Ikut pergi kat mana pun puasa dia. Dia tak pernah buka. Sehingga di hari dia puasa, dia pergi ziarah orang akad makanan, dia tak makan. Dia cakap dah, aku puasa. Nah, maka muslim-muslimat, tuan-tuan yang dikasihi, apabila kita puasa sunat, maka kita pergi ziarah orang. Sunat kita berbuka puasa kalau tuan rumah mempunyai rumah akad makanan atau minuman bagi kita. Kita tak payah bagi tahu kat dia kata kita ni seorang yang puasa. Kalau kita puasa sunat. Kalau pergi ziarah orang akad makanan minuman apa-apa, sunat kita buka pula. Sunat kita buka. Kerana apa? Kerana nak menjagakan hati saudara kita. Nah, dia usaha buat makan, buat minuman begitu ini, akad depan kita, kita tak makan. Jadi hati rasa kecup pula. Letihnya dia buat makan tu. Maka itu ingat baik. Siapa dia puasa sunat. Sunat buka pula apabila orang akad makanan atau minuman. Pasal jaga hati orang. Satu, dia dapat riak dengan tubuh badan dia. Kedua, riak dengan kelakuan. Riak dengan kelakuan apa? Seperti menundukkan kepala dan memejamkan mata supaya disengkau akan dia ke seorang itu memikirkan kelakuan akhirat. Sedang buat maulid ke, sedang baca qasidah ke, sedang orang berdoa ke, dia buat nah, kelakuan tunduk kepala. Masya Allah, tunduk kepala. Tu pejam mata pula tu, tunduk saja pejam mata pula supaya disengkau oleh orang kata dia ni tidak memikirkan lain pada akhirat. Hanya fikir akhirat satu je. Dia ingat macam tu dalam hati dia tu, nak pujian pada orang supaya orang tu lihat, sampai orang tu tengok kelakuan dia tu. Orang ni warak lah duduk, tak tilik pada harta benda dunia, nak pada akhirat ya. Dia buat macam tu supaya orang tilik macam tu. Maka itu pun ria juga dengan kelakuan dia. Dan ketiga, ria dengan pakaian. Banyak semua ni. Riak dengan pakaian apa? Seperti memakai ia seorang akan kain yang kasar-kasar. Kain yang kasar-kasar dan yang bertampung-tampung. Yang bertampung-tampung apa? Dijahitkan dia bertampung-tampung. Maka kain tak lembut lah, kain kasar, kain tak lembut. Pula kain itu bertampung-tampung. Apa dia pakai begitu? Supaya disengkau akan dia kan seorang daripada ahli tasawuf. Dia pakai kain buruk, baju buruk, bertapung begitu ini supaya disengkau oleh orang kata dia ahli tasawuf. Ahli yang lokoh hati daripada kesedapan dunia.
daripada benda baru dalam dunia. Dari ahli orang yang tidak perlu pada dunia. Nak orang suka begitu. Pada hadak ni dia buat tu supaya suka begitu, maka itu dicela oleh syarak. Kepanggil ria juga. Dan yang keempat, riya dengan perkataan. Apa riya perkataan? Seperti riya orang yang berpidatu dan memberi nasihat. Orang yang berpidatu dan orang bernasihat sama tu. Dia bagi tahu nasihat ke orang supaya orang kata dia ni sedap. Dan dia baca Quran tu supaya orang kata dia ni orang sedap bacanya. Nah, orang yang berpidatu dan memberi nasihat dengan Quran dan hadis dan perkataan salaf, serta sunyi hati orang itu daripada ikhlas dan benar. Pada ikhlas dan benar. Sedang seperti menggerakkan bibir dengan zikrillah di hadapan orang lain. Kalau duduk seorang tak pernah zikir pun, tapi apabila duduk depan orang, selalu bergerak mulut. Iling kepala lah, mulut bergerak lah, macam-macam lah. Tu. Nah, kalau yoyak kat orang pun kena guna hadis, guna Quran, cakap dengan hadis, cakap dengan Quran. Nah, tapi hati dia cakap ni tidak ada ikhlas, tidak ada kebenaran. Itu riya dengan perkataan. Masya-Allah. Nah, banyak sekarang ni. Kalau cakap tak bunyi hadis, kalau cakap tak bunyi Quran, nah, takut orang kata perih lah, takut orang kata renah ke, cakap apa Quran tak ada sebut, hadis tak sebut. Padahal yang dia cakap tu mafhum ada hadis dan Quran dah. Tapi tak nak macam tu, bawa mari hadis, bawa mari Quran, bawa mari perkataan salaf-salaf. Tapi hati dia ni tidak ada ikhlasan. Tidak ada benar dalam cakapan. Cakap saja ya. Ada tu satu. Ada seperti menggerakkan bibir mulut dengan zikrillah di hadapan orang lain. Ada. Dan yang kelima, riya dengan perkijaan. Macam mana? Seperti memanjangkan berdiri dan rokok dan sujud di dalam semayang di hadapan orang lain. Nampak orang lain, nampak orang ramai, dia sujud pun panjang, diri pun panjang, rokok pun panjang, sujud pun panjang. Apabila kerja benda tu di hadapan orang, yalah tu, orang panggil riya dengan perkijaan. Dan yang keenam, riya dengan banyak murid. Ni. Dan banyak menutup dan banyak berjumpa dengan guru-guru. Riya dengan banyak murid. Nah, dia ada murid ramai-ramai, nak bagi tahu ke orang supaya orang tengok kata anak murid dia banyak. Nah, dan pula banyak berjumpa dengan guru, jumpa guru ambil gambar, murid banyak ambil gambar, masuk dalam Facebook. Kata aku ni murid banyak. Sekali pergi berjumpa dengan guru, masuk dalam Facebook supaya orang tengok kata aku ni berjumpa guru ramai-ramai. Tu. Nah, tu setengah pada riak juga macam tu Jadi pendek katanya, kita buat amal satu perkara, tak payah kita nunjuk-nunjukkan pada orang. Tak payah kita nunjuk-nunjukkan pada orang tu. Nah, apabila kita buat amal ibadat, buatlah apa pun, tak payah kita nunjuk pada orang. Hanya menunjuk pada orang tu, itu batalkan amal kita. Ingat baik tu. Maka sekalian yang dimakian itu, yakni riak yang 6 macam tu. Maka sekalian yang dimakian riak yang 6 macam. Haram, bahkan dosa besar. Bahkan dosa besar, yakni di sisi ahli tasawuf dan ahli hakikat. Ada pun ahli syariat, ialah dosa kecil. Nah, ada semua tu 6 perkara tadi, di sisi ahli syariat semacam kita dosa kecil. Ada pun di sisi ahli tasawuf dosa besar. Haram juga tapi dosa besar.
Sama-sama haram. Bezanya kita dosa kecil, yang mereka itu dosa besar. Adapun menuntut pangkat pada hati manusia, mencarikan pangkat pada hati manusia, menuntut ta'alluq pada menuntut, gantung pada menuntut dengan pekerjaan yang bukan pekerjaan ibadat. Cari pangkat pada hati manusia dengan pekerjaan yang bukan pekerjaan ibadat, maka tiada iyo menuntut pangkat pada hati manusia dengan pekerjaan yang bukan pekerjaan ibadat tu haram. Tak haram apa? Seperti mereka menuntut kemegahan, menuntut kedebeh dengan memakai pakaian yang bagus-bagus, yang comel-comel, yang elok-elok, maka itu tidak dimasukkan haram. Pakai pakaian cantik, pakai pakaian comel-comel, tu. Nah, supaya dapat pangkat di hati manusia. Pakai kopiah, pakai serban, pakai baju, ada baju jubah pula kat luar tu. Orang tengok dia pasal gerung, tengok. Dia pun pakai yang begitu supaya orang tu pasal gerung dengan dia. Pasal hebat dengan manusia. Itu tidak haram. Maka misal kat sini, seperti mereka menuntut kemegahan, mencari kemegahan, mencari kedebeh dengan memakai pakaian yang bagus-bagus, yang comel-comel, yang cantik-cantik, supaya dapat pangkat di sisi manusia, maka itu tak dikatakan haram. Seperti kita pakai baju yang cantik, serban cantik, periah cantik, kasut lipat cantik, supaya hati manusia tu ada pangkatnya di sisi kita. Di sisi bahasa kita ni ada pangkat si manusia. Okey, tak apa tu. Tak haram tu. Dan dengan ilmu hisab. Nah, menuntut kemegahan dengan ilmu hisab. Tu. Dan dengan ilmu kubomoran. Ilmu hisab ni ilmu tu kira mengira. Nah, untuk pangkat kira mengira. Di segi ilmu hisab bagi dia memang sedap dia. Bijak benar dia. Dan ilmu kubomoran, ilmu doktor, bijak benar dia. Maka dia bagi tahu ke orang. Tunjuk-tunjuk ke orang. Kata dia hisab pandai. Kiraan angka, kiraan darab bagi, itu pandai, bagi bijak bagi dia. Dia tunjuk dah. Itu tak apa, tak haram. Dan dengan ilmu kebomoran, ilmu bomo, ilmu doktor, tunjuk pada orang, itu pun tak juga. Bahkan adalah ia menuntut pangkat pada hati manusia dengan pekerjaan yang bukan pekerjaan ibadat tu harus, selama tiada ada padanya pada itu pekerjaan tipu dan takabur dan upama takabur, dan upamanya upama tipu dan takabur, ada ujub. Jadi pendek katanya, kita pakai baju baru okey, supaya di hati orang rasa takut segeru pada kita. Jangan kita pakai pakaian baru kita nak nipu kepada orang, nak takabur dengan orang. Nah, kita bukan ahli pakai pakaian baju, bukan pakaian hebat. Seperti kita bukan tuan guru, bukan ustaz, tapi pakai pakaian ustaz, pakaian tuan guru. Maka tu tak boleh. Karena pakaian kita tu nak bermegah-megah, nak tipu, nak besarkan diri di atas orang lain. Nah, menunjuk dia ada kata hebat, padahal dia bukan hebat pun, masuk dah tipu. Itu yang berdosa. Sahabat tu pakaian ni bukan semua boleh pakai dah. Kalau ustaz pakai macam ni, kalau tuan guru pakai macam ni, maka orang yang tak ada apa-apa sekarang ni pakaian ni macam tuan guru. Nah, macam misal. Maka masuk dalam menipu dia. Nah, kadang-kadang bukan orang kerja bank, tapi pakai dia macam orang kerja bank. Tu. Nah, dia buat tipu saja. Maka itu dikatakan haram. Haram macam tu. Ni. Dan bahawasanya riak yang lebih besar, riak munafik. Itu lebih besar. Dan bahawasanya riak yang lebih besar, riak munafik, dengan menzahirkan iman pada ketika hatinya, padahal
pada ketika hati seorang tu kafir, naudzubillah min zalik. Tu riak munafik. Iman yang zahirkan di hadapan manusia, tapi hati dia kufur dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak beriman pun. Maka inilah sebesar-besar riak. Riak yang lebih besar je, riak munafik. Riak orang munafik dengan menzahirkan iman pada ketika hatinya, padahal hatinya, yakni padahal hatinya, hati seorang itu kafir. Maka ini apa? Menzahirkan iman pada ketika hatinya kafir tu lebih besar pada syirik yang nyata, yakni syirik jali. Lebih besar daripada syirik yang nyata, ni syirik jali. Tu dia. Menzahirkan iman pada ketika hati dia tu kafir, hati dia kufur. Maka ini sebesar-besar syirik, besar daripada syirik yang jali lagi. Sebab tu orang munafik duduk bawah sekali, dapat tak neraka. Kafir atas, munafik di bawah. Orang panggil patak neraka. Bawah neraka sekali ialah orang munafik. Dan yang kedua, riak dengan ibadat. Saat ni riak munafik dengan zahirkan iman pada ketika hatinya kafir. Yang kedua, riak dengan ibadat yang wajib. Apa? Seperti mereka yang sembahyang zuhur ia mereka di hadapan orang lain. Sembahyang zuhur di hadapan orang lain. Ada. Lepas tu, dan jika ia seorang bersunyi seorang diri. Nah, setiada ia seorang itu sembahyang. Ia duduk di hadapan orang, dia sembahyang. Oh, ni banyak. Duduk di hadapan orang tu sembahyang, apabila orang tak ada, ia tak sembahyang. Ini riak munafik banget. Masya-Allah. Na'udzubillah munafik. Munafik dalam ibadat. Bukan munafik dalam iman, munafik dalam ibadat. Ketika orang ada, dia sembahyang. Apabila orang tak ada, dia tak sembahyang. Nah, tu. Ya Allah. Itu dia. Riak dengan ibadat yang wajib. Seperti mereka yang sembahyang zuhur, ia mereka di hadapan orang lain. Dan ia bersembunyi seorang diri. Dan jika ia seorang bersunyi seorang diri. Nah, setiada ia seorang itu sembahyang. Itu riak dengan ibadat yang wajib. Duduk depan orang sembahyang, apabila belakang orang ia tak sembahyang. Yang ketiga iaitu riak yang lebih kecil. Iaitu yang ketiga ni. Yang lebih kecil ni, riak yang lebih kecil. Bahawa tiada riak ia seorang dengan fardu. Bahkan riak ia seorang dengan ibadat yang sunat. Macam mana? Mereka duduk di hadapan orang ramai-ramai, dia sembahyang sunat. Apabila seorang diri tak sembahyang sunat, itu panggil riak yang kecil. Apa belakang pada orang yang tak sembahyang sunat, itu riak yang kecil. Dan ketahui olehmu, dan apabila ada ia seorang pada tempat yang sunyi, nah, setiada mengerjakan ia seorang akan ibadat yang sunat itu. Dia kerjakan sunat apabila depan orang ramai-ramai. Apabila belakang orang tak ada orang, dia tak sembahyang dah. Ini pun riak, tapi riak yang kecil, bukan riak yang besar. Dan ketahui olehmu bahawasanya ubat bagi riak itu menolak akan segala sebab riak. Iaitu sebab riak ni 3 perkara.
Pertama, bertiga perkara, kasih akan dipuji. Kasih akan dipuji oleh orang. Dia buat amal ibadat, dia buat apa saja supaya dipuji oleh orang. Tu jelah tu. Dan kedua, takut dicela oleh orang. Takut dicela oleh orang. Dan ketiga, lobo akan upama harta. Dia buat amal supaya nak kepada harta. Lobo akan upama harta tu. Nak kepitih, nak tu, nak ni. Kalau itu kasih ke puji macam mana? Ada pun kasih akan dipuji. Maka seperti mereka yang menerkam ia mereka akan musuh banyak di dalam peperangan. Dia terkang ke pemusuh dalam peperangan, terkang ke kerana menunjukkan keberanian dia. Pasal apa kau dibuat macam terkam ke musuh banyak dalam peperangan? Supaya dikatakan akan dia ke mereka itu orang yang berani. Satu. Tu. Dan ubatnya ubat riak itu barang yang telah terdahulu pada ubat bagi kasih kemegahan dulu. Apa? Dan iaitu ubatnya tu bahawa mengetahui ia seorang akan bahawa puji itu kesempurnaan yang diwahamkan sahaja. Puji-puji ini kesempurnaan yang disekalkan saja. Padahal puji hak sungguh ialah puji Allah SWT. Tiada ada kesempurnaan yang sebenar. Hanya ada kesempurnaan yang disengkalkan saja. Itu puji. Karena puji hak sungguh puji Allah. Maka tiada ada faedah baginya. Tidak ada faedah baginya bagi seorang. Bahkan rugi semata-mata. Sudah, ingat begitu sudah. Bahkan maka tidak ada faedah baginya bagi kesempurnaan yang diwahamkan dia, yang dipahamkan. Maka tidak ada faedah baginya bagi kesempurnaan yang diwahamkan sahaja. Bahkan rugi semata-mata. Dan lagi ubatnya, ubat riak, bahawa mengetahui ia seorang akan cerca Allah Ta'ala pada hari kiamat. Dia kena tahu pula kata Allah Ta'ala cerca pada hari kiamat bagi mereka yang riak. Dan seksa Allah Ta'ala pada hari kiamat. Diriwayatkan pada hadis bahawasanya orang yang riak itu diseru akan dia, dipanggil akan dia ke orang riak itu pada hari kiamat. Diseru, dipanggil dengan 4 nama. 4 nama dipanggil ke orang riak pada hari kiamat. Apa? Ya murai, ya ghawi, ya fajiru, ya khasiru, izhab fakhuz ajraka mimman amiltalahu fala ajra laka indana. Artinya, hei orang yang riak, hei yang sesat, hei yang jahat, hei yang rugi, pergi olehmu, ambil olehmu akan pahala engkau daripada mereka yang beramal engkau kerana mereka. Kamu amal pada siapa, muka ambil balasan pada dia lah. Muka amal kerana aku, buat amal kerana nak menunjuk pada orang tu. Nama 4 dia weh. 1 orang sesat, orang jahat, orang rugi, orang ria, 4 semua nama dia. Maka tiada ada pahala bagi engkau di sisi kami, yakni si Allah Ta'ala, tak ada pahala sikit pun. Apabila mengetahui ia seorang akan seksa Allah Ta'ala begitu, dan cercanya Allah Ta'ala kerana ria itu, saya mudah atas seorang meninggalkan ria. Apabila dah tahu dah kita, kata Allah SWT sangat murka. Allah Ta'ala seksa, Allah Ta'ala cerca pada mereka yang ada riak, buat tunjukkan awak amal sampai nunjukkan kepada orang supaya orang tu lihat. Maka ini lebih mudah di atas dia bahawa meninggalkan riak.
Dia akan riak tu pasal apa? Kerana suka dipuji manusia itu. Kerana suka dipujikan manusia, tinggalkanlah, tak payah. Tak payah manusia puji. Tidak ada harga. Kalau manusia puji tapi Allah tak puji, maka itu sia-sia saja. Sia-sia saja. Tu. Seperti mereka yang mengetahui ia mereka akan ada racun di dalam air madu. Dalam air madu, yang di dalam madu lah. Maka mudah atas mereka meninggalkan air madu itu. Nah, orang yang tahu kata dalam air madu tu ada racun, maka kemudahanlah bagi dia untuk meninggalkan air madu tadi, dia tak minum. Pasal dia tahu ada racun. Begitu juga dalam riak ada racun, mudah kita tahu bahawa kita buat amal, tak payah ada sifat riak. Kerana habis amalan kita, tidak ada sekara pun. Bersalahan mereka yang tiada mengetahui ia mereka akan racun yang di dalamnya, dalam air madu. Nah, orang yang tak tahu katanya adalah air madu ada racun, maka tertipu ia mereka dan minum ia mereka akan air madu itu. Apa dia minum? Maka binasa ia mereka itu. Orang yang tak tahu kata air madu tak ada racun, dia minum, maka binasa dia, mati ya. Mati dia pasal apa? Dia tak tahu kata racun ada dalam air madu tu. Begitu juga orang yang tak tahu kata ria dalam amal ni ada ke tak ada, kita tak tahu, maka menasalah kita aman. Tak ada tinggal sekarang apa. Tu macam tu. Nah. Maka dan barang siapa tambahan lagi, lebih-lebih lagi menetapkan ia riak di dalam hati-hati seorang. Kalaulah orang tu tak tahu kata riak ni sebagai racun, maka riak ni akan tetap dalam hatinya sampai bila-bila masa. Tu lebih-lebih lagi, tambahan lagi menetapkan ia riak dalam hati-hati seorang itu. Tu menetap itu, menetap akan bahwasanya sangat besar ruginya seorang dengan membeli puji manusia dengan celah. Sangguplah beli ke puji manusia dengan dicela dan seksa Allah SWT. Sanggup dipuji manusia, tapi disiksa Allah, disiksa, dia sanggup tukar lagi. Oleh itu kita tahu dah kata riak ni bahaya. Tak payahlah kita buat amal ibadat sebenunjuk-nunjuk pada orang. Dan akan bawa suka manusia itu tujuan yang tiada bisa didapat. Nah, suka manusia, gembira manusia terhadap kita ni, terhadap orang buat amal ni, tujuan yang tiada biasa didapat, yang tiada pernah didapat walaupun manusia suka. Dan barang siapa menutup kesukaan manusia dengan merka Allah Ta'ala, sanggup dia cari kesukaan manusia, biarkan Allah Ta'ala merka pada dia, maka nescaya menjadikan Allah Ta'ala akan mereka itu manusia. Akan mereka itu mana siapa? Akan mereka mana siapa? Merka baginya. Tuh, Allah Ta'ala jadikan mereka merka baginya, bagi Allah. Tuh, siapa dia minta kesukaan manusia dengan merka Allah Ta'ala, nah menjadi Allah Ta'ala akan mereka itu barang siapa tu? Tu merka baginya. Nah, menjadi Allah Ta'ala akan mereka itu manusia. Menjadi merka baginya, bagi barang siapa. Gitu. Kalau cari kesukaan terhadap manusia dengan merka Allah, akhir sekali Allah Ta'ala akan menjadikan manusia merka pada dia. Tu merka pada baginya, bagi barang siapa. Adapun sebab ria yang kedua, maka iaitu sebab ria yang kedua, takut dicela manusia.
takut dimaki, dikata oleh manusia. Maka ubatnya, ubat ceria yang kedua ni, bahawa menetapkan ia seorang dalam hati seorang akan bahawasanya celah mereka itu manusia, tiada beri mudarat ia celah akan dia akan seorang. Kecelaan manusia tak ada mudarat, tapi kecelaan Allah tak ada mudarat. Jika ada ia seorang dia yang dipuji pada sisi Allah Ta'ala, di sisi manusia dicela, di sisi Allah dipuji, maka celaan manusia terhadap dia tu tidak ada kemudaratan, tidak ada bahaya. Yang paling bahayanya ada puji, ada kesukaan di sisi manusia, tapi di sisi Allah ada murka. Itu tak selamat, itu mudarat. Itu dia. Dan menetapkan seorang dalam hati seorang akan bahawasanya tiada mengerja ia seorang akan riak. Yang sabab bagi mereka Allah Ta'ala beri tetap hati dia tak akan buat kerja riak. Tu sabab bagi kemerkaan manusia, sabab bagi marah. Sabab bagi marah Allah Ta'ala, sabab bagi mereka Allah Ta'ala dia tak kerja sama sekali. Pasal apa? Kerana takut akan celah makhluk yang tiada beri mudarat. Kerana takut akan celah makhluk yang tiada mudarat tu. Itu tak apa. Dia tak nak merka Allah. Nah, dia nak merka makhluk lagi. Biarkan Allah tak merka pada dia. Kerana takut akan celah makhluk yang tiada beri mudarat tu. Dan memada akan dia ke seorang oleh bahawasanya manusia, jika mengetahui mereka itu manusia, akan kosak, akan niat riak di dalam hatinya. Cukup dah. Dan memada akan dia ke seorang, dan memada akan ke seorang oleh bahawasanya manusia, jika mengetahui mereka manusia, akan kosak riak yang dalam hati manusia. Macam benci mereka manusia akan dia kan seorang. Cukup dah. Kalau manusia dah tahu kata kita ni ada riak, cukup dah manusia ni benci kepada mereka. Dan bahawa riaknya dia seorang itu tak dapat tiada mesti nyata ia riak bagi manusia, sama ada segera atau lambat. Tu ya. Tu. Dan bahawa riak itu, dan bahawa riaknya itu tak dapat tiada mesti nyata ia riak bagi manusia. Riak ni akan nyata bagi manusia, sama ada segera atau lambat. Karena itu pekerjaan kita. Kalau orang ramai kita semayang, kalau orang tak ada kita tak semayang. Kalau orang banyak kita bagi sumbangan banyak, kalau orang tak ada nampak kita tak bagi pun. Orang akan tahu, akhir sekali orang tahu. Nampak macam depan cepat lambat dah orang akan tahu. Maka mereka itu manusia, dan mencela mereka manusia akan dia akan seorang itu yang ada sifat riak itu. Dan jika ada ia seorang mengerjakan ibadat dengan ikhlas, nasi Allah Ta'ala zahirkan ikhlas seorang itu bagi manusia. Kalau dia buat dengan ikhlas, lagi akan Allah Ta'ala akan menzahirkan ikhlasan dia di hadapan manusia. Pasal apa? Pasal Allah Ta'ala yang mengetahui. Akhir sekali, maka kasih mereka itu manusia akan dia akan seorang itu, seperti kasih Allah Ta'ala akan ikan seorang. Maka mendapat ia seorang akan dua puji. Satu, puji Allah Ta'ala. Dua, dan puji makhluk. Itu dua puji apabila dia buat dengan keikhlasan. Adapun sabab yang ketiga bagi riak itu, sabab yang ketiga bagi riak itu, maka iaitu sabab yang ketiga tomok. Sabab yang ketiga tomok, yakni lobo. Dan ubatnya ubat tomok, bahawa mengetahui ia seorang akan bahawasanya barang yang tomok ia seorang akan dia barang. Bahawa mengetahui ia seorang akan bahawasanya barang yang tomok ia seorang akan dia barang tu. Dia kena tahu apakah yang dia tomok, yang dia lobo. Apa? Seperti harta.
benar pekerjaan jadi wahamkan saja. Harta ada orang tomok ni, mana tak orang nak cita-cita perkara yang tak boleh nak sampai. Nah, nak tomok lah hari-hari. Aku nak pakai kereta BMW, aku nak pakai kereta Majlis, padahal kereta buruk pun tak ada lagi dia. Atau panggil tomok ni benar pekerjaan jadi wahamkan sahaja. Kalau gitu apabila nak satu perkara membuat sabar dan rajin, usaha sabar dan rajin, maka bolehlah perkara dicita-citakan tu. Kalau lah nak saja tapi tak ada buat, tak ada sabar, tak rajin, maka itu dikatakan tomok. Tiada tentu mendapat ia seorang akan diakan harta itu. Nah, tak tentu kata dapat kata tak dapat. Padahal pasal apa? Pasal dia cita-cita nak saja. Sekalipun ria ia seorang, walaupun ria sekalipun, dia katakan dapat. Banyak cakap macam ni. Dan luput keredaan Allah dengan sebab ria seorang itu. Dan luput dan tak ada redha Allah Ta'ala dengan sebab rianya ria seorang itu. Pekerjaannya tetap jadi yakin. Tu luput tu mubtada tu, pekerjaan belakang tu khabar. Dan luput redha Allah, dan bermula luput. Mana mula luput ni tak ada redha Allah dengan sebab rianya itu, dengan sebab ria seorang tu, pekerjaannya tetap diyakinkan. Orang yang ada sifat riak, maka keredaan Allah Ta'ala terhadap dia tak ada. Biarkan yakinnya kata apabila kamu riak, Allah Ta'ala tak redha kamu. Itu. Dan bahawasanya mereka yang tomok pada makhluk, tiada sunyi ia yang mereka daripada kehinaan. Jadi ada kehinaan. Kalau tomok pada makhluk, tak sunyi pada kehinaan, mana tak lepas pada kehinaan, mesti dia dapat kehinaan. Dan barang siapa meninggalkan akan tomok pada makhluk, saya memberi akan dia kepada siapa oleh Allah Ta'ala daripada sisi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bagi dia bagi hisab. Kalau dia dapat tinggalkan tomok pada makhluk Allah, Allah Ta'ala akan beri dia bagi hisab di sisi Allah Ta'ala. Maka apabila menghadirkan ia barang siapa adalah hati barang siapa akan nikmat syurga. Maka apabila menghadirkan ia barang siapa mahdir adalah hati barang siapa akan nikmat syurga. Dan mengetahui padahal mengetahui ia barang siapa akan bahawasanya luput ia nikmat syurga dengan sabar riak. Dalam hati dia tak ada nikmat Allah, padahal dia tahu kata luput nikmat Allah tak ada sabar riak. Saya berpaling oleh hatinya hati barang siapa daripada makhluk tadi, tak ada nak pada makhluk, nak pada Allah. Dan melimpah akan dia ke barang siapa itu oleh cahaya ikhlas. Oleh cahaya ikhlas. Dan membantukan dia ke barang siapa oleh Allah Ta'ala dengan taufiknya, taufik Allah Ta'ala. Inilah kalau kita tinggal makhluk, tak ada nak pada makhluk, Allah Ta'ala akan bantukan kepada kita. Allah Ta'ala akan palingkan hati tu daripada makhluk. Allah Ta'ala akan cuahkan ikhlasan masuk dalam hati kita. Tu. Dan ketahui olehmu akan bahawasanya setengah daripada ubat yang menegah pada datang riak itu, bahawa engkau sembunyikan ibadat engkau, bahawa engkau sembunyikan ibadat engkau seperti menyembunyikan engkau akan kejahatan engkau. Tu ubat dia. Ubat menegah kepada riak, bahawa engkau sembunyikan ibadat engkau, susukkan ibadat engkau seperti menyembunyikan engkau, susukkan engkau akan kejahatan engkau. Dan bahawa seharus menzahirkan akan ibadat supaya mengikut akan dia akan seorang oleh manusia. Boleh kita zahir ibadat supaya orang tu ikutkan kita tu, dah boleh yang tu. Kalau kita tunjuk ke orang supaya menunjuk-nunjuk saja, bukan semata-mata orang ikut, itu tak boleh. Tak boleh. Dan supaya menggemarkan ia seorang akan mereka manusia.
Tu menggema. Kata harus ta'allu pada harus. Dan supaya menggemar, mensukakan, menggembirakan ia ya seorang akan mereka itu manusia. Harus dengan syarat bahawa ada ya seorang itu ikhlas. Dan hari nunjuk. Sebab gitu kita buat amal ibadat, kita jadi imam semayang, kita buat apa saja, kalau hati kita ada ikhlas, masuklah dalam Facebook lah apa. Masuklah gambar dalam Facebook lah apa, bagi tahu pada orang kata kita buat amal ibadat, kalau hati kita ada ikhlas. Kalau hati kita nak kepujian orang, nak nunjuk pada orang, maka kalau kita tak payahlah kita tunjuk. Kerana apa? Kerana semua amalan kita akan habis. Tak ada tinggal satu pun. Dan jauh daripada seorang oleh riak. Jauh. Apabila ada ikhlas. Jauh padanya seorang oleh riak. Demikian lagi, yakni seperti menyembunyikan ibadat, harus menyembunyikan maksiat dan dosa. Begitu juga menyembunyikan ibadat tu sama juga harus menyembunyikan maksiat dan dosa. Apabila kita mau maksiat, kita susut, buat dosa kita susut, kita sembunyikan, itu tak apa juga, mungkin harus. Tetapi dengan syarat bahawa adalah tujuan dua seorang itu supaya jangan diiktikadkan akan keseorang fasik. Dengan siapa orang kata dia tu fasik lah. Dengan siapa begitu. Nah, yang siapa susuk buat amal, buat maksiat, buat apa itu ini, sampai ke orang kata dia tu fasik. Adapun jika menyembunyi ia akan maksiatnya supaya dikatakan akan seorang soleh, maka tiada harus ia seorang ia sunyikan maksiat supaya orang kata dia tu orang baik, maka itu tak harus. Dia buat maksiat nusuk supaya orang kata orang baik, itu tak harus. Dan ada pun meninggalkan taat kerana takut akan riak, maka tiada diharuskan akan dia akan meninggal taat. Apa dia nak sembahyang sunat kerana orang nak tengok ramai, seperti hari Jumaat. Nak semayang, nampak orang nak lihat, tinggal semayang. Itu pun dikatakan riak juga. Tak harus begitu weh. Maka tiada haruskan akan dia akan meninggal taat kerana takut akan manusia, takut akan riak. Nak semayang takut riak, tak semayang, riak juga macam tu. Bahkan adalah ia meninggalkan taat kerana takut akan riak tu, masuk dalam riak juga. Masuklah riak juga. Berkata Al-Fudai rahimahullah ta'ala, kata Al-Fudai, ar-riya'u tarkul amali khaufan minar riya'. Artinya bermula riya' itu meninggalkan ke amal ibadat kerana takut akan datang riya'. Mana riya' ni buat amal kerana orang. Buat amal takut orang kata riya'. Syirik ni buat amal kerana orang. Hendaklah mengerja tu. Bermula riya' itu meninggalkan akan amal ibadat. Tinggal-tinggal kerana takut akan datang riya'. Dia tak buat amal ibadat kerana takut akan riya', takut nak menunjuk-nunjukkan pada orang. Nak semayang dah, nampak orang ramai tak semayang. Banyak sunat lah. Dia takut datang takut ke riak tu datanglah diri dia. Kalau macam tu tak boleh. Tak boleh, tak harus. Bahkan hendaklah mengerjakan ia seorang akan ibadah. Dan bersungguh-sungguh ia seorang pada menolak akan riak itu. Buatkanlah ibadat. Dan dalam hal buat amal ibadat, bersungguh-sungguh dalam menolakkan akan riak. Dan jika jatuh juga riak itu, kacau usaha sangat dah menolak-nolakkan riak, akan tapi berlaku juga riak itu dalam hati dia, maka hendaklah ia seorang taubat daripada riak, taubat dengan bersegera istighfar dah. Apabila datang riak dalam hati dia, istighfar pada Allah, istighfar dah, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Kalau datang riak juga, kita usaha dah nak buangkan riak itu, akan tetapi datang juga riak tu, maka ini bertaubat pada Allah bersegera-segera. Penyakit ni penyakit yang besar sekali, manusia tak tahu ni. Sebab tu riak ni sebagai racun, bagi seorang. Kalau orang tahu, selamat dia, ada amalan dia. Kalau orang tak tahu, maka habis macam racun lah riak ni. Lebih pada COVID-19 lagi. Letihlah buat amal, banyaklah buat ibadat,
akhir sekali tidak ada apa-apa pun. Jadi habuk angin habis, tak ada guna. Wallahu alam. Kitab yang ketiga pada menyatakan segala perangai yang dipuji. Wallahu alam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rzuqna ilman yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahil alamin. Pagi kita tangguh kita baca malam saja. InsyaAllah ada masa kita baca, tak ada masa kita tangguh.